Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, Kod GWCP 1042 iaitu penulisan akademik kerana telah memberikan peluang kepada kami untuk menjalankan tugasan 3 ini berkenaan dengan analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam artikel. Okey, jadi sebelum kami mulakan pembentangan kami, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nurbati Syabakis binti Suhaimi. Saya Nur Fadlin Iliana binti Azhar daripada Unit Pendidikan Seni Visual Ambilan Jun 2023-2028. Nama saya Nurul Ain Fitrah binti Yusof Sobri. Okey, jadi pertama sekali, apa itu maksud keutuhan wacana? Wacana ialah satuan bahasa yang lengkap. Wacana juga bermaksud apa-apa sahaja yang dituturkan oleh penutur atau ayat yang dihasilkan. Perkara tersebut mempunyai makna dan boleh difahami atas tujuan interaksi. Ciri-ciri wacana termasuklah kohesi, koheren, mempunyai tujuan, mengandungi maklumat baharu dan juga berdasarkan konteks. Keutuhan wacana dapat diterangkan berdasarkan 4 keutuhan, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Pertama sekali, keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan belakang semantik. Hubungan semantik ini dengan bahagian-bahagian wacana melibatkan jalinan antara klausa atau ayat sahaja yang dapat diperhatikan seperti terdapat 6, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan alasan dan kesan, hubungan syarat dan hasil, semantik dari segi konteks dan latar wacana. Kemudian, keutuhan wacana yang kedua ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ni dia melibatkan hentian suara, nada suara dan juga intonasi suara. Terdapat juga unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana yang lebih dikenali sebagai tanda baca iaitu noktah, koma, tanda soal dan titik bertindih. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal dilihat berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Contoh keutuhan leksikal adalah seperti antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Akhir sekali, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Wacana yang baik mestilah memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Okey, seterusnya bagi analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel yang telah diberikan ialah keutuhan semantik. Dalam keutuhan semantik juga terbahagi kepada beberapa perbahagian, iaitu hubungan syarat dan hasil, hubungan sebab dan akibat dan juga hubungan sebab dan tujuan. Okey, seperti yang dapat dilihat bagi dalam surat 8, dalam hubungan syarat dan hasil, kumpulan pelajar boleh membuat apa-apa maklumat untuk dijadikan data penting. Itu dapat dikenali sebagai syarat, manakala hasilnya, kaedah ini memberi peluang untuk berkongsi serta membuat perbandingan tentang pengalaman atau pandangan seseorang peserta. Okey, bagi sebab dan akibat pula dapat dilihat dalam muka surat 12, di mana sepanjang hayat ini bagi saya, pembelajaran dan pengajaran yang kita ambil di universiti, kita akan belajar apa yang telah kita terima.
ilmu itu dan akan belajar pula di kemudian hari. Bidang pengajian pula contohnya menghormati perpaduan, latihan kursus pembangunan diri jadi sukarelawan secara tidak langsung menjadi akibat di mana dapat memotivasikan diri kita untuk membuat lebih baik dari sebelumnya dan juga dapat meningkatkan jati diri kita. Seterusnya, bagi sebab dan tujuan dapat dilihat dalam muka surat 12 di mana bagi saya pembelajaran sepanjang hayat ada kami peroleh dalam setiap kursus. Tujuannya, kami akan belajar setiap semester kursus-kursus yang didaftarkan dan pelajaran ini akan kami dapat gunakan di luar kampus atau di dalam alam pekerjaan. Okey, seterusnya, dalam aspek keutuhan fonologi dapat dilihat dalam aspek intonasi. Dalam aspek intonasi pula terbahagi kepada dua, iaitu penggunaan ayat tanya dan juga penggunaan ayat penyata. Dalam penggunaan intonasi ayat tanya dapat dilihat dalam muka surat 4 dan muka surat 11. Di mana dalam muka surat 4 berbunyi seperti ini. Apakah kepentingan domain aktif yang akan dibina dalam kemahiran insaniah? Membentuk indeks kemahiran insaniah domain efektif pelajar universiti. Jelas berbunyi seperti ayat tanya dan seterusnya dalam muka surat 11, sejauh manakah kepentingan kemahiran sosial dan bertanggungjawab kepada pelajar di universiti. Dalam ayat penyata pula dapat dilihat dalam muka surat 11 di mana tanggungjawab kita siapkan tugasan mengikut masa. Seterusnya, dalam aspek keutuhan leksikal dapat dilihat melalui ayat sinonim. Sinonim merupakan kata yang punya makna yang lebih kurang sama dengan perkataan yang lain, iaitu bersifat dua hala. Dapat dilihat dalam muka surat 5 di mana kemahiran insaniah juga dapat dikenali sebagai kemahiran berkomunikasi, pemikiran kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kerja berpasukan. Okey, dalam aspek keutuhan gramatikal pula dapat dilihat dalam aspek penanda penghubungan. Dalam muka surat 6 jelas dapat dilihat ayat sehubungan dengan itu dan hal ini demikian kerana merupakan ayat penghubungan yang boleh digunakan untuk menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Dalam muka surat 14 pula telah menggunakan ayat penghubungan selain itu dan kesimpulannya. Penanda penghubungan adalah penting bagi memastikan kesinambungan ayat dapat dicapai. Seterusnya, dalam aspek keutuhan gramatikal juga merujuk kepada penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan penanda yang penting bagi memastikan apa yang dirujuk dapat dipahami dengan lebih mudah. Contohnya dalam muka surat 2, kemahiran insaniah ataupun dalam kurungan K1 dapat dirujuk sebagai elemen ini dalam ayat yang telah digunakan. Selain itu, dalam muka surat 9 juga telah menggunakan ayat pelajar bachelor pendidikan ini telah menggunakan kata rujuk sebagai mereka dalam baris ketiga. Dan akhir sekali pada muka surat 14, penanda rujukan telah digunakan iaitu apabila ayat berbunyi kami sebagai pelajar telah ditukarkan kepada penanda rujukan di baris kedua iaitu kita bertanggungjawab. Penanda rujukan yang telah merujuk kepada pelajar telah digunakan perkataan kita. Itu saja daripada bahagian saya. Terima kasih. Kemudian kita pergi dalam topik kejelasan dalam penulisan. Okey, definisi kejelasan dalam penulisan ni ialah konsep kejelasan atau clarity bermaksud mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsir, tidak bersifat bersama-sama dan tidak kabur. Maksud kejelasan juga boleh diringkaskan dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, yang pendek dan tepat. Ciri-ciri kejelasan dalam penulisan ialah terdapat 5 iaitu penulisan secara objektif, penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang
formal, penggunaan akronim dan kata singkatan, dan yang terakhir perkembangan idea secara logik, iaitu coherent dan kohesif. Kemudian perkara-perkara yang penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas terdapat 12, iaitu susunan dan organisasi ada secara kasar, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Ketiga, kekalkan fokus kepada isi pertama. Jadikan penulisan menarik, tulis untuk sasaran pembaca, kaitkan isi dalam perenggan kongsi dengan idea pertama. Elakkan bahasa selanggar, gunakan kata-kata bahasa dan istilah positif. Elakkan penggunaan akronim dan singkatan, menyemak ejaan dan tulis ayat yang pendek. Seterusnya, saya Nurfadhini Iliana binti Azhar akan membentangkan tentang kohesi iaitu tautan dan koheren iaitu tuntutan. Apakah yang dimaksudkan dengan kohesi? Kohesi merupakan keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana atau menghasilkan wacana yang mantap. Atau kata lain, dalam ayat kedua merujuk kepada ayat yang pertama, dan ayat yang ketiga merujuk kepada ayat yang kedua. Seterusnya, koheren pula merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna. Secara amnya, koheren dan kohesi ini sama, tetapi yang membezakannya adalah kohesi merupakan kesinambungan melalui fizikal ayat, manakala koheren merupakan kesinambungan melalui makna ayat. Seterusnya, apakah ciri-ciri penulisan kohesi? Penulisan kohesi perlulah berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat, dan akhir sekali peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Baiklah, seterusnya kita akan melihat contoh-contoh kohesi dan koheren yang terdapat dalam artikel ini. Contoh kohesi yang terdapat dalam artikel ini adalah pada muka surat 13, iaitu selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar bachelor pendidikan mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai seperti dapat membina keyakinan diri antara satu sama lain. Mereka dapat juga membezakan antara aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Baiklah, kita dapat melihat bahawa terdapat hubungan yang erat antara kata, frasa dan ayat dalam menghasilkan wacana yang utuh. Kita dapat melihat bahawa contoh ini ayat kedua merujuk kepada ayat yang pertama, sekaligus mengkategorikannya sebagai kohesi. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan saya iaitu satu wacana yang dikategorikan sebagai koheren yang terdapat dalam artikel ini. Contoh ini terdapat pada muka surat 14 yang berbunyi, selain itu, pelajar dapat melibatkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti co-curriculum. Ini kerana co-curriculum juga memainkan peranan yang penting selain menjadi pelengkap kepada co-curriculum atau akademik sedia ada pelajar. Dengan gabungan dan peranan yang dimainkan antara kedua-dua elemen co-curriculum dan co-curriculum, ia akan memberi nilai tambah atau kemahiran-kemahiran yang tidak dapat dipelajari melalui kurikulum atau akademik. Maka jelaslah bahawa pembinaan kemahiran insaniah berjaya
berjaya dikuasai oleh pelajar merupakan satu aset yang amat bernilai untuk mereka lebih kompetitif sama ada ketika memohon pekerjaan atau setelah memegang status pekerja. Kesimpulannya, kemahiran efektif sangat dititikberatkan dalam membentuk jati diri negara bangsa. Para pelajar universiti awam yang menghayati kemahiran efektif yang baik akan menjadi pemimpin negara yang amat prihatin pada masa akan datang. Okey, berdasarkan contoh wacana yang saya kemukakan ini, kita jelas melihat bahawa kesinambungan melalui makna ayat itu wujud dalam wacana ini. Kita juga dapat melihat tuntutan dari satu ayat kepada ayat yang lain, membentuk satu wacana yang bermakna. Tuntutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. Baiklah, seterusnya saya akan menganalisis sumber rujukan yang terdapat dalam artikel ini. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang sumber rujukan. Penulisan yang baik mempamerkan isi kandungan yang jelas dengan turutan perkembangan isu yang teratur. Walau bagaimanapun, untuk menyampaikan isu dan menginspirasikan pembaca memerlukan fakta yang jelas daripada pembaca yang jelas. Dalam penulisan ilmiah terdapat pelbagai sumber tersedia untuk dipetik dalam teks penyelidikan. Sumber ini boleh wujud sama ada dalam dokumen yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, bercetak atau tidak bercetak. Seterusnya, berdasarkan analisis yang saya kaji dalam artikel ini menggunakan rujukan seperti buku, online journal dan sumber internet. Sistem penulisan rujukan yang digunakan dalam artikel ini juga ialah gaya penulisan rujukan American Psychological Association, APA. Berikut merupakan sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini. Terdapat 30 sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Sumber rujukan ini saya telah bahagikan kepada 3 bahagian. Berikut merupakan sumber rujukan daripada buku. Seterusnya, berikut merupakan sumber rujukan daripada online journal. Dan yang terakhir, berikut merupakan contoh sumber rujukan daripada sumber internet. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.